Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video ini, so kita masuk pada chapter yang ke-6, iaitu numerical differentiation and integration. Jadi bagi video ni, saya nak explain mengenai numerical differentiation. So apa itu numerical differentiation? So numerical differentiation involve estimating derivative from a set of discrete data or from some other numerical computation. Okey, maksudnya menggunakan numerical differentiation ni. Apa itu numerical differentiation ni? Adalah kita nak estimate derivative, okey, sama ada dari data yang kita ada. Maksudnya dari data yang kita ada dia punya ni lah, variable dia dengan dia punya function. So kita nak try estimate dia punya function derivative bagi function yang ada dalam data. Tapi kita ada function dia yang macam function math, so tahu kita ada data sahaja. So kita boleh buat juga, boleh lah kita estimate dia punya differentiation ni menggunakan numerical differentiation lah. Ataupun kita ada function biasalah, cosine tu, ataupun yang susah kita nak differentiate, dan kita boleh guna numerical differentiation untuk dapatkan dia punya differentiation pada point tertentu. Okay, so it should be realized that numerical differentiation can be unreliable process. Okay, sometimes bila data yang kita ada tu dia tak sekata. So contohnya kejap ada pada point X1, kejap ada pada point X3, kejap ada pada point X berapalah. Jadi numerical differentiation tu dia bila macam tu dia unreliable ya. Sebab apa? Dia sensitif kepada walaupun small fluctuations in data tu. Dan sometimes dia punya answer pun kalau kita buat dalam bentuk function tu, kalau guna formula yang kita just ambil point dia sikit je, maksudnya ambil 2 point je ke kan, paling kecil lah tu dia punya numerical differentiation dia. Jadi dia punya answer tu agak jauh dari yang sebenar lah. Okay, tapi numerical differentiation ni sebagai salah satu alternatif untuk kita dapatkan differentiation of function menggunakan numerical, especially untuk data. Sebab apa? Untuk data tu kita tak dapat untuk data tu kita tak boleh macam function tu, walaupun macam mana susah pun kita still boleh differentiate kan. Tapi kalau untuk data kita tak boleh nak differentiate macam tu, melainkan awak tukar dulu kepada polynomial menggunakan interpolation lah, macam yang kita belajar untuk chapter yang sebelum ni, kemudian differentiate. Melainkan macam tu. Tapi keadaan ni kita buat direct je lah, terus dapat differentiation dari data tu. Okay, kita akan lihat numerical differentiation formula tu, formula yang kita nak guna lah. Okay, untuk dan pada syllabus awak punya, yang masuk dalam syllabus awak je lah. Dan yang kita formula tu kita derive dari Taylor series expansion method. Okay, dan kita akan terus lihat example bagi numerical differentiation. So kita tengok formula dia dulu. Maka untuk formula ni kita ada untuk first derivative dengan second derivative. Ni adalah kita boleh dia punya cara dia, kita tengok dia punya dapat formula ni adalah dari Taylor series expansion. Of course kita boleh dapat lagi untuk yang third derivative dan seterusnya untuk higher order boleh juga. Tapi kita terhad kepada first and second jelas, sebab kita dulu nak tahu bagaimana kita nak dapatkan differentiation of function ni menggunakan numerical technique. Okay, kalau bila dah tahu macam mana caranya, dan untuk yang lain-lain tu kita just apply sajalah cara dia punya teknik tu. Okay, untuk first derivative dia ada banyak sikit formula lah. Untuk first derivative kita ada 2 point forward dan juga backward. Formulanya macam ni, 3 point central, formulanya macam ni lah, ikut formula dia saja. Even dalam example pun saya tak banyak guna formula. Saya rasa saya guna 3 point central kot yang banyak kot. Okay, so yang lain-lain ni just awak boleh apply sama cara dia sahaja. Okay,
Untuk second derivative kita ada 3 point central dan juga ada 5 point lah. 3 point, 2 point ni adalah depends pada point yang kita refer masa derivatif, masa kita derive dia punya formula ni. Okay, so macam ni 2 point forward ni kita ada 2 formula. Kalau 3 point central ni, 2 point forward backward ni ada 2 formula pula, 2 point. 3 point central ni walaupun dia ada 2 point, tapi point yang terlibat ni ada 3 termasuk dengan fx lah. Kalau 3 point forward ni ada 3 dan seterusnya lah. Kalau 5 point ada 5 lah. Tapi macam ni dia ada 4 je, tapi sebab dia central, dia tengah-tengah ni, maksudnya kita ada satu lagi fx kat sini, tapi dalam derivation of formula tu, tapi kita ada dalam bila formula sebenar tu dia tak ada. Okay, samalah juga dengan yang lain. Jadi lagi banyak point yang kita ambil, lagi tepat kita punya answer dia lah. Sebab apa? Lagi banyak point yang kita consider untuk dapatkan dia punya derivative tu. Tapi kalau especially untuk data, kalau kita tak ada data yang sekata, maksudnya kita punya data pun dia punya step size dia pun berbeza-beza, jadi agak sukar untuk kita nak dapatkan dengan point yang banyak ni. Okay, tapi tak apa, saya tunjuk bagaimana kita nak guna formula-formula ini untuk dapatkan differentiation bagi function yang pertama ni dengan kalau kita ada data. Okay, pertama function dulu. Okay, dia beri fx sama dengan ni. So by taking h equal to 0.1, find an appropriate value of f prime 3 and f double prime 3 using 3 point central formula. So yang ni saya dah letak siap-siap dia punya formula dia. Daripada sini tadilah, untuk 3 point central formula bagi f prime adalah yang ni. 3 point central formula bagi f double prime diberi dari yang ini. Okay, so kita tengok yang f prime dulu. Okay, yang penting kalau kita ada function macam ni, yang penting kita tahu kita ada nilai h. H kalau tak diberi, kita boleh come out sendiri dengan kita punya h lah. Tapi kena tahu ya, bila h yang berbeza-beza, dia akan bagi answer yang berbeza-beza. Kalau h lebih kecil, bila h lebih kecil maksudnya data kita tu lebih rapat. So bila data kita lebih rapat, maksudnya so dia punya answer biasanya lebih tepat lagi ya. Katalah kita ambil h 0.1 dekat sini, dia minta h pada 0.1. So h 0.1 maksudnya kita ada f prime x sama dengan f x plus 0.1 lah, tolak f x minus 0.1 bahagi dengan 2 kali 0.1 lah. Okay, so ini settle. Tapi dalam numerical differentiation dan numerical ni kita perlukan point, sebab numerical ni kita mengira secara berangka. So kita perlukan point pada point apalah. Kita tak boleh nak dapatkan f prime x terus. Okay, x tak ada x, kita perlukan nilai x tu. So katalah dekat sini dia nak apa, f prime 3. So kalau f prime 3 maksudnya x awak sama dengan 3 lah. Kita boleh buat anggaran f prime 3 ni, okay, menggunakan formula ni tanpa kita differentiate benda ni ya. So ini sama dengan, so masuk je lah. Kalau x sama dengan 3, just substitute 3 plus 0.1. Saya kira terus ya, 3 campur 0.1 adalah 3.1, tolak 3 tolak 0.1 adalah 2.9 bahagi dengan 0.2. So ini sama dengan, okay, so kita kira saja f 3.1 dekat sini ya. Guna calculator. So substitute x sin 3x. Make sure kalau ada sin, cos, tangent apa semualah, make sure guna mode radian. Okay, sebab apa? Dalam mathematics, kalau dia mode degree, dia akan bagi tahulah 30 degree, 45 degree. Tapi kalau selain dari tu, kita consider dia adalah dalam mode radian ya. So sin, terbalik semula pada ni, sin 3x tolak square root
X kuasa 3. So alpha X kuasa 3 tambah eksponen X. So tambah eksponen X. Okay, calculate. So calculate pada X sama dengan 3. X sama dengan 3 pula. Calculate pada X 3.1. F 3.1 negatif 7.086 So negatif kita tolak berapa? So calculate F 2.9. So dapat negatif 5.861. Negatif 5.86 1 bahagi dengan 0.2 dan kira je lah. Negatif 7.086 negatif 7.086 tambah 5.861 bahagi dengan 0.2. So kita dapat negatif 6.125. Dapatlah dia punya jawapan. Boleh double check lah. Awak boleh cari differentiation bagi yang ni. Tengok jauh mana agaknya dia punya answer dia. Okey, macam tu Kalau kita nak cari F prime guna numerical differentiation So kita dalam kes ni kita guna 3-point central formula. Kalau guna formula lain, cara dia sama sajalah. Awak gantikan saja formula dia, awak masukkan dalam ni, tengok dah ada hash kan. So cari pada point tu dan kira. Macam tu saja. Okey, sekarang kita pergi kepada F double prime. Ni formula dia 3-point central. Sebab apa 3-point central? Sebab dia nak 3-point central formula je lah. Kalau dia nak formula lain, masuklah dalam formula lain kan. So sama juga, kita ada H 0.1. Okay, H 0.1, therefore kita ada F double prime X sama dengan F X plus 0.1 tolak 2 Fx plus Fx minus 0.1 bahagi dengan 0.1 square. Okay, okay, yang ni katalah kita ada X equal to 3. So X equal to 3, kita cari F double prime 3 lah. Kalau kita ada X lain, just guna sahaja X lain dan kira lain sama dengan F, masukkan dalam ni, kita ada F 3.1 minus 2 F3 plus F 2.9 bahagi dengan 0.1 square. Okay, so ni sama dengan tak ada masalah kot ni. Sebab apa? F 3.1 ni kita dah ada kat atas tadi, dah cari dah ni. Berapa? Negatif 7.086 kan. So negatif 7.086 tolak 2 darab F3 kena carilah. Sebab kita belum cari tadi. So cari balik semula. So calculate X3. So kita ada negatif 6.45. Negatif 6.45 plus F2.9 negatif 5.861 lah. Negatif 5.861 bagi dengan 0.1 square. So ini just masuk dalam kalkulator dan kira je lah macam biasa. So kita ada negatif 7.086 tolak 5.861. So kita ada negatif 4.7. Okay, so ni kita dapat dia punya F double prime 3. So ini kalau kita ada function. Okay, case yang macam ni. Untuk yang B, yang B ni
kita ada data, okay, set of data. So bagaimana kita nak dapatkan dia punya differentiation lah. Okay, ni saya dah tahu dia punya formula apa, saya letak dulu lah. Tapi yang ni, okay, macam kita baca dia punya soalan dia dulu. So consider the following set of data. Ni kita ada, by choosing an appropriate value of H and suitable difference formula, find approximation of y prime 2. So maksudnya sekarang kita nak cari y, kita ada yx dekat sini, kita nak cari y prime dia tapi pada point 2. So kalau perhatikan pada x dia, kita tak ada 2 dekat sini. 2 nilai x2 nilainya adalah di sini. Sinilah 2.0 dekat sini. Okey, maksudnya dia tak ada dalam data. Jadi satu yang kita kena tahu, kita nak pilih formula yang sesuai, maksudnya kita tak boleh pilih yang melibatkan y2. Sebab apa? Kita tak ada nilai y2. Ni kan y1 kita ada, y3 kita ada, tapi kita tak ada y2. Jadi maksud y2 ni kita tak boleh yang ada yx lah. Okey, maksudnya function pada x. Jadi kita lihat dulu formula kita. Kita untuk first derivative sebab kita nak cari y prime saja. So yang ni contoh dekat sini, kita lihat formula 2 point forward, dia ada fx dekat sini. Okey, maksudnya kita tak boleh cari y2 kan. So fx ni formula ni tak boleh guna lah. So yang ni pun juga ada fx, formula ni tak boleh guna. Ini 3 point central mungkin boleh guna. Yang ni ada fx pun tak boleh guna. Backward juga ada fx kat sini, tak boleh guna. 5 point tak ada fx, so mungkin boleh guna. Okey, ada dua formula yang kemungkinannya kita boleh guna. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memilih formula yang perlu kita guna, kita perlu tahu juga apa formula yang sesuai berdasarkan point yang kita ada. Okay, contoh dekat sini, balik semula pada ni, kita ada point x1, 3, 4.5, 5.5. Okey, katalah dekat sini kita pilih h kita antara 1, 2. Antara 1 dengan 2, dia punya jarak dia, h dia adalah 1. Okey, antara 2 dengan 3, kita pilih h kita adalah 1. Okey, sebab apa? 2, 3, h 1. Jadi let's say kita pilih h sama dengan 1 pula Okay, kalau h sama dengan 1, kita tengok pula formula kita yang dekat sini. Balik semula pada table difference formula ni. Ni sekarang kita nak pilih h So 2 ni, kalau h 1, maksudnya kita ada f x plus 1 kan. Tolak f x minus 1 bagi dengan 2h lah, 2 kali 1 lah. So ni tak ada masalah bawah ni, tapi yang atas ni function ni. So kalau y ni maksudnya kita perlukan, kalau y kita, kalau katalah kita nak pada y prime 2 kan, maksudnya kita nak y prime 2, so x kita sama dengan 2. So kita perlukan y 2 tambah 1, y 3 tolak y 2 tolak 1, y 1 bagi dengan 2. So y 3 dengan y 1 ni ada tak dalam table? Tengok macam tu ya. So y 3 okey, ada. Y 1 iaitu bila x 1, kita ada nilai y. So okey, 3 point. Untuk formula ni kita boleh guna 3 point central. Okey, ni positif, boleh guna. Okay, boleh gunalah 3 point central ni. Okey, satu lagi formula yang kita boleh test adalah 5 point ni tadi. So 5 point ni, okey, untuk x, kalau kita nak guna, kita tahu tadi x plus h dengan x minus h ni boleh. Okey, tapi bagaimana dengan x plus 2h? So x plus 2h kita test sama macam yang tadi. So katalah pada h kita 1 lah, kena ambil h 1 lah. Kalau ambil h lain, nanti kena ambil point yang berbeza pula. Dah tak ada pula kan. Okay, so yang ni katalah h kita 1. So kita nak dapatkan y prime 2. So kita ada dekat sini negatif f x plus 2h kan. X plus 2 lah.
Okey, kita ambil tengok satu dia panjang formula dia plus seterusnya. Saya ambil satu saja. Masa kita nak kira y prime 2 ni tadi, so kita ambil, kita perlukan formula negatif. X kita 2 kan, 2 plus 2 adalah negatif y 4. Sikit, negatif y 4 plus something lah. So kita tengok saja y 4 ni, kita ada formula, kita ada nilai untuk y4 ke? Kita tak ada nilai untuk y4. Kita ada y prime 4.5. Tapi kita tak ada y4. Pada x4 kita tak ada data tu. Tak ada data tu. Okey. So bila kes macam tu, maksudnya kita tak boleh guna. Macam tu je lah, kita tak boleh guna formula ini. Sebab apa? Tak cukup maklumat. So tak boleh guna. Jadi satu-satunya formula yang kita boleh guna adalah 3 point central. Okey, macam itulah cara kita nak pilih formula. So kita balik semula kepada soalan. Kita dah tahu formula yang kita nak guna tadi adalah 3 point central. Ini formula dia. Okey, dengan tadi nilai H berapa? Nilai H yang sesuai ni adalah kita pilih tadi kan, saya ambil H dia, saya ambil jarak antara 1 dengan 2 ni H1. So H dia 1 lah, jarak antara 2 dengan 3 adalah 1, H dia 1. Katalah awak kata, saya tak naklah guna H1, saya nak guna H 0.5. Ataupun awak nak kata awak nak guna H 1.5 ke, sebab ni jarak dia. Katalah kita ambil H, kenapa H lain tak boleh? So katalah saya ambil H 0.5. Okey, H 0.5 saya masukkan dalam 3 point central lah. Saya ada F prime X sama dengan F X plus 0.5 minus F X minus 0.5 bagi dengan 2 kali 0.5 lah. Okey, masa kita nak cari y prime 2 ni tadi, sin kita X kita sama dengan 2 kan. Okey, so kita dapat y 2.5 tolak y 1.5 lah, bahagi dengan 1, 2 kali 0.5 lah. So macam mana, apa terjadi dekat sini? Kita tak ada pun nilai y 2.5 dengan y 1.5. Tak ada. Bila x 2.5 kita tak ada dia punya data tu, sama dengan y 1.5. That's why H ni tak boleh pakai. Okay. Jadi awak boleh try H yang lain. Katalah kat sini awak ada ni 2, ni 4.5 kan, awak ada nilai ni, awak nak ambil H 1.5. Try je lah. Okay, dapat tak? Ada data yang kita tak boleh dapat ya. Jadi dalam kes ni, satu saja H yang kita boleh guna, iaitu H sama dengan 1. H sama dengan 1, jadi kita dapat F prime X ni tadi sama dengan F X plus 1 tolak F X minus 1 bahagi dengan 2 kali 1. Jadi bila X equal to 2, okey, kita boleh dapat y prime 2 iaitu sama dengan y 2 tambah 1 iaitu 3 tolak y 2 tolak 1 iaitu 1 bahagi dengan 2. So ini sama dengan y3 adalah 1.783 tolak y1 adalah 0.26 2 bahagi dengan 2. So ini sama dengan, kira saja, okey, 0.761. Okey, ini kalau kita ada data, set of data, kita nak dapatkan dia punya differentiation dia macam mana. So macam inilah cara dia. Di mana contoh macam ni kita apply, boleh tengok soalan application yang saya bagi ni lah. Okey, yang ni kot, ni boleh try lah, kena fahamkan dulu soalan dia. So kita guna 5 point difference formula for second derivative tadi. Tengok formula dia, show that the temperature is maximum at x equal to 0, hence determine the internal heat source G at x equal to 0 lah. Nilai maksimum bila pada x sama dengan 0. Guna data pada table 1 ni. Okey.
tu je lah kot. Ni dia punya application, salah satu application di mana kita ada data, kemudian kita guna formula untuk dapatkan dia punya differentiation dia. So yang lain tak dapat kot. Itu saja untuk numerical differentiation. So nanti kita akan sambung untuk numerical integration. So terima kasih.